A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak serta izin daripada Allah dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita sama-sama meneruskan tadabbur surah Al-Baqarah kita pada ayat yang ke-21. Jadi insya-Allah ini kita dah masuk ayat 21. Pada yang mungkin mungkin hari ni baru hadir kembali ke dan sebagainya, ramai nampak hari ni. Alhamdulillah. Ada video dalam grup tu kan. Ada video yang Tuan Haji Adam, barakallahu fik, dia dah rekod. Jadi boleh tengok, boleh pause kalau mana poin-poin yang tak jelas tu mungkin boleh ulang, ataupun kalau tak jelas lagi boleh tanya saya kemudian lah. Baik, kita baca ayat 21 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Ini kita bincang satu ayat ni pendek. Selalunya kalau kita buka buku-buku mana tafsiran, dia akan letak dua ayat, 21 dan 22. Tapi kita satu ayat ni dulu. Kita terjemahkan ayat ni. Ya ayyuha. Apa makna dia? Jadi ya ayyuha. Jadi ya ayyuha dulu. Ya ayyuha maknanya wahai je lah. Ya ayyuha, wahai. Jadi kalau kalimah tu dia ada alif lam macam ni kan, An-Nas, ada alif lam, maka dia ada ayyuha. Jadi kalau kita nak kata ya ayyuhal, kalau tak ada, kalau ya saja, bila dia tiada alif lam, contohnya ya Rasul, ya Rasulullah, Rasul. Ya Rajul. Jadi ya juga. Ya ni makna dia apa? Wahai. Kenapa ada ayyuha? Ayyuha bila nak guna, bila ada alif lam. Jadi kalau sini ya ayyuha ada alif lam, barulah guna ada ayyuha lah. Sekadar ringkasnya dia sekalikan makna dia wahai. Ada makna lain lagi tapi itu kita tak bincangkan lah dalam i'rab, dalam ilmu nahwu. Jadi ni kita kata wahai, walaupun saya pecah dua, sekalikan dengan wahai. Ya ayyuha. Okey, An-Nas manusia. An-Nas maknanya
Ramai ke sikit? Ramai, maknanya jamak manusia. Tapi kita tak sebut manusia sebab bila disebut perkataan manusia saja menunjukkan kata-kata itu sendiri menunjukkan banyak. Kata annas ni adalah mufrad dalam jamak, mufrad yang jami'. Maksudnya dari segi bahasa dia mufrad satu, tapi dari segi makna sebenarnya maknanya jamak. Ada juga bahasa Arab macam tu. Ya, wahai sekalian manusia. Sekalian manusia, betul. Jamak. Betul. Jadi kita kata ya ayuhan nas, maknanya wahai sekalian manusia. U'budu. U'budu maknanya sembahlah. Kita kata bolehlah sembahlah ataupun abdikanlah diri kamu. Abdikanlah dirimu. Mana nak pakai? Abdikanlah ke, sembahlah ke, hambakanlah. Mana nak pakai? Jadi kita tengok. Jadi u'budu ni dia u'budu daripada perkataan abada. Abada ya'budu. Jadi kalau satu lagi wa'bud. Jadi nama dia apa? Ubudiyah nama dia. Yang kita selalu sebut tu ubudi ataupun ibadah. Na'budu sama macam ya'budu ni. Cuma beza dia siapa yang buat, kami ke dia ke. Jadi ya'budu dia sembah, kalau na'budu kami sembah. Macam tu. Jadi ubudiyah, pengabdian maksudnya. Pengabdian. Kalau yang buat perbuatan pengabdian ni, apa nama dia? Nama dia apa? Abidun, yang mengabdikan diri. Abid. Apa dia? Abidun, yang mengabdikan diri. Ini yang buat perbuatan, abid lah nak dipanggil. Satu lagi nama dia, si hamba tu siapa? Abdun. Seorang hamba tu. Ini dia punya masdar dia juga. Abdun. Kalau ramai, ibadun. Ibad maknanya hamba-hamba. Hamba. Kalau abdun, seorang hamba. Jadi ini singular, yang ni plural dia. Okey. Ya. Orang yang dia kerja dia ibadah aja, kerja dia nama dia abid. Kerja dia melakukan ibadah, ahli ibadah lah, disebut abid. Dan kita ni adalah abdun, hamba. Semua kita ni adalah ibadun. Boleh? Faham? Bila kita buat perbuatan tu, nama perbuatan kita buat ubudiyah ataupun nama dia ibadah. Itu semua tu berkaitan. Jadi kenapa kita terjemah biasa kita pakai apa dia? Perkataan apa kita letak? Sembah. Kita letak sembah. Nanti kita tengok mana yang nak lebih kena, yang lebih kita rasa lepas ni seronok nak pakai. Sembah ke, pengabdian ke, macam mana? Perhambaan. Okey.
Jadi ni perintah Allah lah. Ini nama dia apa? Jadi kita kata apa? Abdikanlah diri kamu. Boleh? Makna kat sini, abdikanlah diri kamu. Ataupun lebih faham makna kita, hambakanlah diri kamu. Itu lebih lagi. Sebab memang itu selayak makna dia. Bila kita sebut hamba, nampak hina tak? Ya, itulah sepatutnya kita letak juga. Hambakanlah diri kamu. Hambakanlah diri kamu. Rabba. Rabb apa? Okey, makna dia Tuhan ini. Makna lapisan pertama Tuhan. Kepada Tuhan Tuhan bagi kamu, Kepada Tuhan bagi kamu. Okey. Cuba terjemah lagi sekali. Wahai sekalian manusia. Apa dia? Abdikanlah diri kamu kepada Tuhan bagi kamu. Okey. Abdikanlah diri kamu kepada Tuhan bagi kamu. Tu Allah sebut. Jadi ini disebut ya ayyuha. Sebutan ya ayyuha ni kalau kita panggil kawan kita, kan? Ya sadiqi, wahai sahabatku. Dia hormat ke tak hormat? Panggilan hormat. Ya ayyuha, bila sebut ya, itu panggilan hormat. Kehormatan Allah kepada hamba-hambanya manusia ni, kepada manusia sebenarnya. Hormat dan rahmat Allah tu. Boleh ya? Jadi di sini ada tarahum juga. Apa maksud dia? Ya, di sini ada makna kasih sayang. Ya ayyuha ni tarahum. Tarahum. Maksud tarahim ni kita kata mudah kasih sayang, kasih belas. Okey, ataupun penghormatan lah. Itu makna di situ Di penggunaan ya ayuhan nas. Jadi Allah kata, wahai sekalian manusia, abdikanlah dirimu kepada Tuhan bagi kamu. Itu pertama, perintah Allah dulu. Dan perintah Allah ini didatangkan bukannya sehala saja, kan? Macam kita lah, buat jangan banyak bunyi. Adakah Allah begitu? Tak. Allah ni dia lebih hebat. Kita ni kadang-kadang ada benda anak kita buat lah, yang banyak cakap, buat kan? Tak. Tapi Allah ni selayak ini sepatutnya dia boleh buat macam tu. Tapi tidak, dia kepada hamba-Nya. Allah kata apa? Allah letakkan satu sebab. Allah letakkan satu benda yang menyebabkan kenapa kamu kena buat. Kenapa? Allah kata Allazi, apa ni? Jadi Allazi ni adalah badal kepada persoalan kenapa, siapa Rabb ni, kenapa nak kena letak perhambaan pada dia. Jadi Allah kata apa? Jadi ini Allazi ni adalah jawapan kepada siapa Rabb. Jadi soalan dia siapa Rabb. Hamba ni dia kadang-kadang dia suka query sikit kan. Dia tak sedar diri yang dia tu hamba. Jadi tak apa, Allah ni layan kita query kan. Jadi siapa Rabb ni, kenapa nak letak perhambaan kepada dia, contohnya. Jadi Allah terangkan. Sebab tu kita kata iaitu Rabb yang, iaitu Tuhan yang. Terjemahkan, iaitu Tuhan yang kat sini. Okey. Jadi di sini ada iaitu Tuhan yang Allazi. Sekali lagi cuba terjemah. Wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kamu pada Tuhan bagi kamu, iaitu Tuhan yang. Ini diletak pada dia ni balik. Tuhan kamu iaitu siapa? Iaitu Tuhan yang. Okey. Tuhan yang. Kemudian khalaqa. Okey,
Khalaqa ni kalau buku kaedah dia kaedah nombor 10 nombor 10. 10 tu dia fi'il. Jadi khalaqa ni fi'il. Okey, khalaqa. Apa khalaqa? Mencipta. Dia telah mencipta. Mencipta. Jadi dia datang lagi perkataan dia yakhluqu. Jadi ni dia telah Allah telah mencipta. Yang ini dia mencipta juga. Sedang mencipta dan akan mencipta. Sedang dan akan cipta ni maksud dia. Jadi kalau nama bagi hasil yang Allah buat ni apa? Cipta ni apa? Disebut khalqan. Khalqan maknanya ciptaan. Jadi dia ni yang mencipta ni, kita panggil dia apa? Yang membuat ciptaan ni nama dia apa? Khaliq. Khaliqun maknanya pencipta. Kemudian yang dia telah cipta tu semua pula dipanggil apa? Makhluk. Makhluk ni maksudnya apa? Yang dicipta. Itulah dia punya makna. Ni kita selalu sebut, tapi kadang-kadang kita apa benda makna dia ni? Kita rasa sama aja. Di mana dia bila sebut khaliq, dia itu Allah. Bila sebut makhluk, kita iaitu semua sekali yang dicipta, iaitu langit, apa yang ada di langit dan bumi lah. Jadi kat sini kita kata telah mencipta oleh dia. Boleh? Iaitu Tuhan yang khalaqa, telah mencipta oleh dia. Ikut. Telah mencipta oleh dia akan kamu. Telah mencipta oleh dia akan kamu jam tu betul lah. Nasib baik Sekarang saya kelas berjalan je sampai pukul 1 sebab saya tak perasan baru mati. Okey, khalaqa telah mencipta oleh dia akan kamu dan allazina apa? Orang-orang yang lah. Dan orang-orang yang, ingat allazina, orang-orang yang dapat tak dapat? Min khalaqa telah mencipta oleh dia akan kamu dan allazina orang-orang yang min daripada daripada qabli. Tahu kan qabli biasa kita pakai solat, selalu kita buat solat apa? Qabliyah, ba'diyah, sebelum selepas dari sebelum. Jadi kita kata dari sebelum kamu, dari sebelum kamu. La'alla la'alla banyak dalam Quran la'alla kan. La'alla ni disebut makna dia supaya. Apa fungsi la'alla? La'alla ni fungsi dia adalah taraji, harapan Allah kepada matlamat utama. Jadi ni disebut, huruf ni menunjukkan kepada selepas huruf ni nak tunjuk itulah matlamat utama. Faham? Lepas perkataan la'alla ni selalunya adalah matlamat apa yang dikehendaki Allah. Okey, antara dalam Quran.
Ini matlamat. Ni adalah maksudnya matlamat Allah suruh kita ibadah. Matlamat Allah menceritakan ni semua. Apa matlamat? Supaya pun kamu tattaquna, kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Ini 2 kali kamu lah. Ni kum kamu. Dalam ni pun ada kamu ah. Tattaquna, kamu bertakwa. Ada perkataan ittaqa, takwa Ini kaedah nombor 19 kalau ada buku. Baik terjemah lagi sekali dulu Ikut saya wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kamu kepada Tuhan bagi kamu, iaitu Tuhan yang telah mencipta oleh Dia akan kamu dan orang-orang yang dari sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Boleh? Okey. Jadi ya. Mana? Ni ke ni? Ni. Tuhan. Bukan orang. Tuhan yang. Allazi ni makna dia yang. Allazi. Kalau kita jumpa perkataan allazi ataupun allazi na ataupun kadang allati, banyak lagi inilah. Ni makna dia asal, makna dia yang. Makna dia yang. Yang ini menunjukkan satu je, seorang. Ni satu. Yang ini menunjukkan lebih satu. Lebih dari satu. Dua ni cukup lah. Ni lebih dari satu, yang ni satu. Nanti dulu sekejap Ni menunjukkan satu. Saya tak sebut satu apa Kenapa? Jadi ni nama dia isim mausul. Mausul ni maknanya dia mesti ada wasilah dia siapa. Dia cerita pasal siapa. Fungsi ni adalah keterangan untuk isim yang jelas sebelumnya. Jadi fungsi allazi ni menunjuk pada siapa? Rabb. Itu maksud dia allazi. Allazi di sini menunjukkan dia ciptaan. Itu Allah yang cipta. Dia mesti ada tahu. Dan sebab tu kita tak boleh kata ini mesti orang, tak. Faham tak? Bila jumpa allazi dalam Quran, kita kena cari dia wasilah dengan siapa. Dia wasilah dengan siapa? Ada kadang cerita tentang haiwan, ada cerita tentang Allah. Allazi ada cerita tentang sebelum dia ni Rasul. Jadi allazi ini baru kita boleh terjemah orang yang. Ikut konteks ayat. Allazi di sini disebut apa? Rabb, maknanya Tuhan yang. Faham? Macam tu. Boleh? Sini bila asal makna yang sajalah. Nak tambah makna, rujuklah apa dia punya sambungan dia. Dia kepada siapa? Oh, ini kepada dia. Contoh allazi juga kadang-kadang kepada benda-benda lain, kepada kitab kadang-kadang ada juga. Oh, iaitu kitab yang kadang terjemah. Iaitu kitab yang, macam tu juga. Dalam surah Fatihah ada tak allazina? Allazi ada tak? Siratal ladzi. Allazi tu rujuk kepada apa? Siratal ladzi, jalan apa? Iaitu jalan menunjuk kepada jalan tu. Orang-orang yang apa? Yang khusus untuk menunjuk kepada orang lah. Orang-orang yang Allah telah beri nikmat tu jalan. Jadi tengok konteks ayat allazi ni asal makna dia yang sajalah. Lepas tu dia menunjukkan sama ada satu atau lebih. Kalau yang ni lebih dari satu, maknanya yang ini mesti banyak. Allazina maknanya orang itu sebab ramai. Sebab tu allazina. Okey, cukuplah yang tu. Baik. Okey, dapat terjemahan Baik, ayat ni mula dengan ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Jadi Allah
Setelah Allah ceritakan tentang 3 golongan manusia yang ada di muka bumi, kita dah bincang model manusia tersebut. Manusia pertama apa? Ingat lagi? Apa model manusia? Pertama, mukminin, mukminun, orang yang beriman. Ayat 1 sampai kedua, al-kafiruna. Ayat 6 sampai 7. Ketiga, al-munafiquna. Ayat 8 sampai 20. Okey, 8 sampai 20. 3 model manusia yang di mana semualah kita antaranya itulah dia. Kita akan masuk antara 3 itu saja. Dan itulah model yang dinilai di sisi Allah. Dari segi model manusia bangsa ni, Allah kira tak nilai tak? Tak. Allah tak nilai pada bangsa, Allah tak nilai pada pangkat dia siapa, tapi Allah nilai pada dia itu sifatnya siapa. Adakah dia sifatnya mukmin, sifatnya itu kafir, atau sifatnya munafik. Itulah nilai yang akan dibawa sampai ke mati nanti. Jadi kita ni, siapa pun kita, siapa saya? Kita tanya kita kan, oh saya ni seorang engineer, saya ni seorang yang berpangkat itu. Jangan fikir yang tu. Siapa saya? Adakah saya ni mukmin sebenarnya? Ataupun saya ni sebenarnya orang yang ingkar dengan Allah? Ataupun saya ni nampak macam beriman tapi tak beriman, munafik? Tanya diri kita. Boleh ya? Jadi Allah sebut ya ayuhan nas, merangkumi kepada ni bukan kasta-kasta, bukan Allah pilih-pilih, tak. Maknanya rahmat Allah itu luas, cukup besar sekali Rahmat Allah itu luas kepada hamba-Nya. Sebab itu Allah utuskan Nabi. Allah utuskan Nabi ni, Allah sebut apa Nabi? Surah 21 ayat 107. Buka surah 21 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Jadi Allah sebut pada Nabi, hamba yang Allah pilih, utuskan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat, membawa apa rahmat? Rahmat ni maknanya kasih sayang, kesejahteraan, itu kepada sekalian alam ini. Itulah Allah utuskan Nabi. Dan Allah juga mewakili rahmat dia itu, sebenarnya Nabi dia membawa apa? Mewakili rahmat Allah ni sebenarnya di dunia ni untuk sebarkan. Dalam surah yang lain, cuba tengok surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Surah 40 ayat nombor 7.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzi wasi'ta Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Baik. Para allazi di sini rujuk pada siapa? Tengoklah inilah. Macam mana? Allazi ni adakah orang yang? Tak. Para malaikat. Sebab tu dia terjemah apa? Para malaikat yang yahmilunal arsya, yang mereka membawa arash, memikul arash Allah. Makhluk terbesar dalam dunia ni apa? Arash Allah. Makhluk terbesar di alam ini adalah arash. Dan waman haulaha, dan malaikat yang di sekitarnya. Para malaikat memikul arash ada 8 malaikat. Dipikul arash ada 8 malaikat. Jadi Nabi sebut dalam hadis macam mana besarnya. Jadi dia ada pundak, dia ada bahu, dia ada telinga. Malaikat ni mana Nabi sebut. Jika kita nak lintas, nak naik daripada bahu ni nak tuju telinga ni, malaikat tu, di antara jarak antara bahu dan telinga dia berapa tahun? 700 tahun perjalanan. Faham 700 tahun. Besarlah tu. Daripada sini ke sini kita nak pergi 700 tahun kita perlu hidup. Perjalanan kita 700 tahun makan masa. Besarlah. Itu malaikat yang pikul arash. Baik. Jadi dan malaikat yang ada di sekitarnya, iring pengiring dan sebagainya, yusabbihuna bihamdi rabbi, mereka semua bertasbih dengan memuji Rabb mereka, memuji Rabb mereka yang mencipta mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna, dan mereka memohon keampunan. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka mengatakan, berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, luas, telah luas oleh Engkau ke atas segala sesuatu, iaitu rahmatmu. Rahmat Allah ni, rahmatmu ni luas, di atas segala sesuatu, dan juga ilmumu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, maka ampunkanlah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Jadi ini malaikat yang memikul arash Allah ini, dan semua para malaikat akan doakan dan mengakui dengan apa? Keluasan rahmat Allah kepada semua makhluk. Jadi rahmat Allah ni ada terbagi kepada dua sebenarnya. Satu secara umum, satu lagi khusus. Secara umum kepada semua makhluk dia di dunia ni sekarang, dan secara khusus akan dijelaskan bila di akhirat nanti, ketika tibanya waktu, ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Ketika itu. Baik. Jadi ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, itu maknanya panggilan ini rahmat yang umum. Disebut di sini rahmat mana ni? Rahmat yang umum. Sekarang ni masih ada sempat manusia ni.
Jadi tak kira kamu itu kafir ke siapa, aku nak terima taubat. Sebab apa? Ni cerita ni malaikat dah cakap dah, rahmat Allah ni luas. Di dunia dulu kan. Jadi dia doa minta ampun kepada siapa? Siapa yang nak taubat, dia akan dapat rahmat seterusnya. Siapa yang tak nak taubat dan tak nak ikut jalan Allah ni, dia akan rugilah. Sebab apa? Sekarang ni tetap semua dapat rahmat. Kita semua orang kafir pun dapat rahmat Allah. Dia dapat dunia ni, dapat hirup udara dan sebagainya tu. Baik. Kerana itulah nak menyempurnakan rahmat. Wahai manusia, ni maksud dia, wahai manusia, rahmat aku ada pada kamu semua sekarang. Sekarang ni semua rahmat Allah dah sampai. Orang kafir pun sampai. Nak tak kamalur rahmah, nak tak kesempurnaan rahmat Allah tu? Nak bila sampai akhirat nanti nak. Kalau nak, Allah kata apa? U'budu rabbakum, abdikanlah diri kamu kepada Rabb kamu. Tak kira kamu siapa, taubatlah dan abdikanlah diri kepada Rabb kamu. Sebab itu Allah kata ni rahmat Allah juga. Ayat ni kita boleh tengok dalam surah 2. Surah 2 ayat 60 62. Baik, yuk kita baca ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dia Allah kata dalam ayat ni, ini satu ayat sebenarnya bagi, ni tabsyir untuk kita. Tabsyir itu berita gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang banyak dosa juga. Ini salah satu ayat juga. Jadi Allah kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasara. Ini semua orang-orang yang awal murka kan, kalau kita tahu Yahudi, Nasara, was-sabiin, dan orang-orang sabiin juga, orang yang syirik, mensyirikkan Allah juga, yang menyembah bintang dan lain-lain. Tapi Allah kata man. Man ni siapa? Siapa saja, kalau kamu dah beriman dan kamu kekal di atas iman tersebut, ataupun kamu dulu Yahudi dan kamu beriman, ataupun kamu dulu Nasrani, ataupun kamu siapa saja, tapi siapa yang amana billah, mengakhiri hayat dia dengan apa? Amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu hari hisab dia nanti. Dia buat apa? Macam mana cara dia beriman kepada Allah dan hari akhirat? Wa amila salihan, dia buat amal soleh. Apa maksud ni? Cuba tengok. Wa amila salihan. Salihan tu kalimah ni kalau kita belajar dalam ilmu nahwu kan, ini isim nama khas ke nama am? Salihan. Kata nama am, umum, general. Amal soleh yang macam mana?
Allah tak peduli yang mana pun. Yang penting dia soleh, maksudnya yang menepati syarak lah. Soleh. Dan solehan ni dia berapa banyak? Kat sini solehan ni maknanya banyak ke atau sikit? Banyak ke sikit solehan ni? Solehan satu je. Satu. Bayangkan dia selama ni Yahudi, Nasrani, syirik. Tiba dia masuk Islam, dia sempat buat satu syahadah, buat satu kebaikan satu je, tiba dia mati. Allah kata apa? Tak peduli, satu saja aku terima. Rahmat tak? Rahmat besar kan? Itulah Allah ni pada hamba dia. Selama hidup dia 100 tahun, semua dia buat Allah murka. Hai, tiba-tiba sekali dia, walaupun buat wa amila salihan, satu, tak pedulilah macam mana kecil ke besar, walaupun satu, apa dia? Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dapat ganjaran daripada Rabb mereka. Besar ke tak rahmat? Betul lah kata, wahai manusia, kamu buat apa pun, aku ini maha pengampun, abdikanlah diri kepada aku. Faham tak ayat ni? Betul Allah cerita tentang orang kafir, orang munafik tu, adakah kerana Allah ni nak laknat mereka ni? Tak. Cerita itu untuk mengingati kita dan bahkan orang kafir itu supaya kamu masih ada masa, kamu masih ada kesempatan. Itu sepatutnya yang kita faham. Baik. Jadi maka bagi mereka ajruhum inda rabbihim, ganjaran daripada Rabb mereka. Kita masuk ya ayuhan nas, panggilan apa sebenarnya? Tarahum, kasih sayang, belas Allah kepada manusia semua. Bukan ya ayyuhallazina amanu kan? Tak ayat ni. Dan wala khaufun alaihim, dan tidaklah akan ada rasa takut kepada mereka ini. Takut bakal ditimpa azab. Dia akan dikhabarkan oleh malaikat ni, maksudnya wala khaufun ni malaikat akan datang sebelum mati dia dan mengkhabarkan tentang apa bahagian dia. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan rasa duka cita. Kenapa? Sebab tadi dia dah serah kepada akhirat kan. Lepas tu syarat dia maksudnya yu'minu nabillah wal yaumil amana billah wal yaumil akhir. Itu dulu nombor satu. Kalau kita ni beriman ke Allah dan hari akhirat, kita nak duka cita tak? Nak duka cita, sedih tak nak tinggalkan benda-benda ni? Bayangkan tadi dia baru beli rumah, beli kereta, dia kumpulkan untuk diri dia, tapi dia tiba nak mati dah. Dia akan rasa macam banyaknya benda aku nak tinggalkan, ruginya duit saya. Dia rasa duka cita tak? Duka cita sebab apa? Itu dia beriman kat dunia. Kalau dia beriman kat akhirat, dia dah tahu dah benda ni aku akan tinggalkan. Dia beli pun untuk infak. Adakah dia nak rasa duka cita? Tak. Baru je beli tadi, kereta baru ni, tiba-tiba stroke, nak mati dah. Agak-agak macam mana? Ketika nak kematian dia rasa macam mana? Khaufun lah, yahzanun lah, kan? Dia akan rasa, ya Allah, apa yang aku buat ni? Inilah maksud ayat ni. Maknanya apa? Bila diserah kat Allah, diserah kat hari akhirat, ada lagi nak duka cita? Tak ada lah. Malaikat datang khabarkan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan bimbang apa-apa, tak payah fikir dah cukup, tinggalkan. Walahum yahzanun. Faham? Ini satu, ni rahmat Allah. Satu lagi, Allah sebut lagi, bila manusia yang berbuat dosa banyak, tiba-tiba dia, bayangkan selama berdosa banyak kan, tiba kita kemudian menyesal, dia nak bayar balik dosa. Macam mana cara? Susah tak? Macam mana nak bayar dosa? Allah kata apa? Cuba buka surah 25. Ayat 70. Ini cerita pasal ni hari ni rahmat. Ayat ayuhan nas ni maksud cerita ayat ayuhan nas. Ayat ayuhan nas dulu, burung bodoh lagi Surah 25 ayat 70. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jadi ayat ini cerita daripada ayat 68. 68 ni adalah cerita tentang 3 dosa paling besar. Kabairul ithmi, kabair dosa besar, dosa besar yang zahir, yang jelas. Pertama, syirik. Jadi orang ma'allah ilahan. Kedua, membunuh jiwa, satu jiwa tanpa hak. Dan yang ketiga, berzina. Contoh, ni dosa-dosa besar. Okey. Jadi golongan ini ketetapan yang telah Allah buat syarat, sebab Allah ni adil. Bila syarat Allah tu, boleh tak tiba-tiba nak rasa kesian pula tak jadilah masuk neraka? Tak ada. Itu syarat yang menunjukkan keadilan Allah. Buat dosa itu pasti dapat azab. Tapi Allah kata dalam ayat ini, illa man taba, kecuali siapa yang taubat. Jadi ya ayuhan nas, wahai orang beriman, wahai manusia, kalau kamu beriman, kekalkan iman kamu, teruskan bertaubat kepada Allah. Kalau kamu kafir, bertaubatlah kepada Allah. Kalau kamu munafik, baikilah iman kamu itu sampai jadi betul-betul beriman. Itu. Jadi Allah kata dalam ayat ni, tak kira siapa pun, kecuali orang-orang yang kalau dia dah taubat, wa amana wa amila amalan salihan, dan dia beriman, dan sama juga wa amila amalan, dan dia telah melakukan satu amal yang soleh. Satu amal yang soleh. Jadi walaupun satu amal soleh ni apa? Ni masalah juga. Bila tak tahu, bila amalannya ada tak Allah sebut Allah terima amalan saja? Mesti diletak dengan satu sifat. Apa sifat amalan yang mesti ada, yang Allah terima? Sifat dia mesti soleh. Jadi apa soleh? Sifat kita buat amal, jangan kita tak boleh membuta tuli. Sifat amal kita mesti soleh. Soleh ada dua. Amal soleh ada dua. Satu nama dia ikhlas, dan akhlasuhu wa athwabuhu. Yang pertama mesti akhlasuhu. Yang kedua mesti aswabuhu. Akhlasuhu maknanya paling ikhlas. Untuk siapa? Hu ni untuk Allah lah. Dan aswabuhu paling betul, tepat, ikut syariat. Inilah maksud dia. Bila soleh, dia mesti ni. So itu bila sebut akhlasuhu ni, dalil dia dalam surah wa ma amiru illa liya'budullah. Surah apa? Al-Bayyinat. Al-Bayyinat. Ayat surah apa? 98. Surah 98 ayat nombor 5. 98 ayat nombor 5. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya.
Wa ma umiru, dan tidaklah mereka ini semua diperintahkan kita ni untuk buat ibadah ni illa liya'budullaha mukhlis. Nilai itu mesti ditingkatkan sampai yang paling ikhlas. Sebab tu manusia ni, kita ni tak tahu. Dalam bayang-bayang ibadah kita, kita ada rasa ibadah kita besar, ada rasa ibadah yang kecil, remeh. Sebenarnya besar kecil tu nilai dia tu tolak tepi. Yang akan nanti rupanya apa? Mana amalan yang paling ikhlas? Kadang-kadang tu benda yang kita anggap remeh, kita sedekah kadang kecil je, tapi ketika itulah paling ikhlas diri. Itulah nanti jadi nilai dia. Tapi kita buat banyak ni, ada sebab siap sejuta, lepas tu masuk TV, masuk apa semua tu, rupanya tak ada nilai. Allahu Akbar. Jangan sangka, faham ha? Nilai dia dalam ni, dalam mana? Ketika itu nilai ikhlas tu di mana? Letak dia. Itulah yang paling ikhlas, itulah yang akan Allah nilaikan nanti. Ingat. Tapi jangan lepas ni nak buat saya sedekah sehari 10% je sebab itu ikhlas. Taklah. Bukan macam tu. Tak juga. Ya. Yang kedua, aswabuhu, paling tepat. Ini dalam surah 33 ayat 21, surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-21 33 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, benar-benar pasti. Laqad ni juga hampir kepada maksud Allah sumpah. Wallah, demi Allah bersumpah sebenarnya. Laqad ni juga lam tu sumpah sebenarnya juga. Benar-benar pasti kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada pada kamu semua, wahai umat Muhammad, wahai umat selepas Muhammad ni, pada Rasulullah itu, utusan Allah itu, Nabi Muhammad itu, uswah, iaitu teladan, contoh, uswah hasanah, yang terbaik. Sebut hasanah maknanya yang terbaik, contoh terbaik. Liman kana yarjullah, untuk siapa? Bagi sesiapa yang ingin bertemu, mengharapkan pertemuan dengan Allah, selamat pertemuan dia dengan Allah dan hari akhirat, maka kena ikutlah contoh terbaik ni. Ni. Dan wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak ingati Allah. Jadi ni dua syarat yang disebut sebagai makna soleh. Inilah amal soleh. Ini semua Allah sepakat. Inilah maksud amal soleh. Boleh ya? Jadi maknanya amal soleh ni mesti ada. Macam mana nak tahu ikhlas? Macam mana nak tahu ikhlas? Mesti ada ilmu pertama kan? Ilmu yang menyebabkan manusia rasa takut ke Allah, khasyah. Ikhlas. Jadi di sini ikhlas lawan dia syirik. Jaga-jaga. Sebab tu ayat ini, dua-dua ini telah disimpulkan dalam surah Al-Kahfi, ayat last. Surah Kahfi ni kena baca hari apa? Hari Jumaat. Hafal ayat berapa? 10 akhir atau awal atau akhir? Ada riwayat dua-dua. Jadi man hafaza surat Al-Kahfi, man hafaza asyrati ayah fi
fi suratul kahfi awwali aw akhiri fi suratul kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal maknanya jaga, dia amalkan, dia fahami ayat ni sentiasa, ayat ni menyebabkan diri dia terbenteng, kan? 10 ayat awal atau akhir surah kahfi usima minad dajjal, dia akan terjaga daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal ni menyebabkan manusia ni beramal tak ikhlas hari ni macam-macam, daripada dalam dengan luar. Satu lagi, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumaah, siapa yang baca surah kahfi pada hari Jumaat. Maknanya maksudnya bukan sekadar bacalah, dia tadabbur surah kahfi ni pada hari Jumaat pagi ni. Adha lahu minan nur, akan menerangi kepadanya cahaya ma bainal jumaatain, selama dia hidup di antara dua Jumaat. Maknanya Jumaat ni, kan, kemudian Jumaat akan datang pun dia baca lagi, Jumaat akan datang pun dia baca. Jadi hadis sini ada juga kata dia dhaif, ada juga kata dia diangkat darjat dia hasan, baik. Ikutlah, tapi itu salah satu sunnah kepada tu. Jadi cuba buka surah Al-Kahfi ni, ayat terakhir, ayat 110. Ya? Dajjal sebenarnya belum. Itu nanti kita tengok jawapan bincang lain. Tengok surah Al-Kahfi ayat terakhir. Jumpa surah Kahfi ayat terakhir. Okey, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kul, ucapkanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanyalah bashar, manusia sebagaimana kamu juga. Yuha ilayya, tetapi aku ini dapat wahyu. Wahyu telah diwahyukan kepada aku. Aku telah dipilih untuk diberi wahyu oleh Allah. Apa itu dia punya asas wahyu utama? Apa pokok wahyu itu? Annama ilahukum ilahu wahid. Inilah pokok wahyu. Apa dia? Ikhlas. Bahawanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Nanti ibadah ni kita nak masuk tajuk khusus. Belum lagi ni. Kita nak bincang tentang ni, ibadah ni panjang lagi, insya-Allah. Okey. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang kana yarju liqa'a rabbih, mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia lakukan amal soleh. Hendaklah dia buat amal soleh. Dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia dalam amal itu mensyirikkan Allah dalam amal itu, dalam peribadahan dia, peribadatan dia. Apa dia maksudnya? Syirikkan Allah. Nanti kita akan bincang tajuk khusus. Dia besar, dia banyak lagi. Iaitu amal ini dengan apa? Dia ada dengan hati, dengan lisan, dengan
perbuatan, apa dia punya syarat dia, apa dia punya rukun dia dan sebagainya. Baru kita faham, oh macam tu. Sikit Baik, jadi secara umum ni kita cerita tentang pertama, sebelum nak amal, nak ubudiah kepada Allah, kena ada rasa apa? Macam mana manusia itu sungguh-sungguh kita rasa seronok nak buat ibadah? Kita seronok nak tolong ibu, mesti ada hub, rasa cinta. Sebab tu nak faham ayat ni bila sebut ya ayuhan nas, di sini ada makna cinta Allah kepada hamba ni. Dan kita bila faham ayat ya ayuhan nas ni, kita rasa macam ya Allah, Allah ni sayang kita, kita kena balas kasih sayang dia lah. Rahmat Allah tu luas tu. Tu maksud dia. Barulah orang bodoh kita kata ya Allah betul aku nak abdikan diri pada Allah. Tapi kalau orang baca ya ayuhan nas, orang bodoh dia nampak tak rasa apa-apa Ya ayuhan nas ni tarahum daripada Allah, faham Besar makna ya ayuhan nas ni. Okey? Itu permulaan kepada makna ibadah itu. Sebab tu rukun ibadah ada 3. Apa rukun ibadah? Rukun ibadah. Ini kita masuk dulu sikit. Nak menuju pada rukun ibadah. Arkanul ibadah. Jadi arkanul ibadah pertama hub, rasa cinta, kasih. Mesti ada rasa cinta, ada rasa kasih. Yang kedua khauf. Khauf, rasa takut, rasa bimbang, risau. Kemudian rojak. Bukan rojak maksudnya harap, tamak. Rasa tamak, lagi rasa apa? Apa lagi rasa? Berlumba-lumba. Lumba nak dapatkan, raih, tamak. Itu maksud. Boleh dapat? Cinta, kasih, belas. Kenapa? Inilah rukun, puncak rukun ibadah. Jadi ni pertama mesti ada ni. Setelah ini cukup? Tak cukup, mesti ada ni. Setelah ini tak cukup, mesti ada ni. Jadi kata ulama, kalau lah manusia itu rukun dia, rukun ibadah dia hanya ada ini, dipanggil mereka ni zindik. Zindik ni mana? Dia mana orang munafik. Sebab apa? Dia rasa dia buat tu semua sebab cinta je. Tapi dia tak takutkan azab Allah, dia tak harapkan syurga Allah, dia buat tanpa harapkan tu. Tak. Dia zindik lah. Tak cukup sempurna iman. Siapa yang buat tanpa ini, tapi hanya dasar takut saja, ni, dia tak cinta dan tak harap, hanya takut, ini nama dia khawarij. Sebab tu dia akan mudah-mudah nak kafirkan orang lah, apa sebab dia, dia fikir azab saja. Dia tak nampak Allah itu ada kasih sayang, dia kena sama-sama nak masuk syurga. Bukan kamu je nak masuk, contoh. Takut. Dia fokus kat sini je. Ini nama dia khawarij. Siapa yang hanya ada rojak ini, ni nama dia murji'ah. Ramai tak yang ni masalah ni barah hari ni ramai. Don't judge the book by its itulah dia fahaman tu lah. Faham? Sedangkan dia bukan begitu. Dia dalam dan luar. Sehingga kan apa? Tak pakai tudung tapi dia beriman. Dia solat. Kan? Dia tak nampak Allah ni ada. So kita takut dengan dia azab, dengan kita langgar dia punya perintah. Tak takut. Dia hanya fikir, dia rasa baik je kat Allah. Dia fikir semua, Allah ni maha penyayang, maha pemurah. Seolah-olah Allah itu tak ada juga. Allah ini maha adil. Allah boleh esa kamu. Nampak tak? Itulah iman dia sempurna semua sekali. Faham? Siapa yang hanya hub saja, dia ni adalah munafik, zindik. Ada masalah pada tauhid. Okey ni, golongan ni. Ya, ini banyak berlaku pada siapa? Kaum musyrikin lah. Juga. Mereka tu cinta Tuhan. Mereka buat macam-macam lah. Dalam keadaan
apa yang dia buat tu semua pasti Allah terima, pasti. Sebab tu dia kata tak ada pun, sampai ada ramai kata tak ada satu pun di sini, semua kita akan dapat dunia yang baru, yang indah, yang sama. Betul tak? Dia tak percaya kat syurga neraka langsung. Dia tak percaya kat syurga neraka. Sebab tu dia buat apa? Hari ni rahib, dia duduk kat biara, tak nak kahwin. Betul tak? Atas dasar cinta ketuhanan dia saja. Sesat kat situ. Faham ah? Ni di sini. Kemudian siapa yang tak ada ni, hanya ada rasa takut je, dia buat sebab takut azab. Fikir tu je. Ini akhirnya dia khawarij tu. Dia fikir itu saja. Jadi seolah-olah Allah ini sempit. Allah ini mana kerja dia nak seksa saja. Akhirnya dia akan hukum orang sana, hukum orang sini, hukum orang. Faham? Khawarij Siapa yang hanya ada ini saja pula, ini melonggar-longgar pula. Allah tu seolah-olah tak ada azab langsung. Semuanya baik, tak apa, tak payah pakai tudung pun tak apa, tak payah ni pun tak apa, tak payah. Semua kita ni baik, positif vibes dia kata. Kan? Ada tak fahaman tu juga masuk? Ada semua. Sedangkan Islam dia wasat. Wasat, tengah. Faham Inilah kita kena belajar. Sebab tu ni mula dengan ilmu ni. Nak ibadah mula dengan ilmu. Di sini bermakna ilmu. Sebab tu di sini bila Allah sebut rahmat Allah ni, mula maknanya manusia nak kenal Tuhan dia siapa, manusia nak kenal siapa Rasul dia, manusia nak kenal apa agama dia sebenar. Dia kan mula dengan rasa cinta tu. Dia nak belajar, dia cinta, dia nak belajar. Barulah makna dia sampai ke sini. Sebab tu saya tak bincang ni lagi. Faham ni dulu. Sebab tu pertama kena ada ni dulu, kita tengah bincang ni. Faham Sebab tu Allah kata, ya ayuhan nas, cintailah aku. Wahai hamba-hambaku, mari cintailah aku. Nak starting ni. Faham Okey. Mana tadi kita bincang? Saya pun dah pergi dah. Okey, jadi ni rukun ibadah. Okay, tadi kita masuk ayat berapa? Surah 18 ayat 110. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbih. Janganlah kamu campurkan sedikit pun. Iaitu campurkan apa? Pertama, ni. Kamu campurkan rasa cinta kamu. Kita cinta kepada dunia, faham? Dia buat sesuatu itu bukan semata-mata kerana Allah, tapi kerana ada sebab lain, kerana ada kepentingan lain. Itu syirik. Sebab tu ada syirik kahfi, syirik yang tersembunyi kan, syirik khafi yang tersembunyi, syirik asghar, syirik akbar, syirik yang kecil, syirik besar. Yang ni nanti bincang ni lah ni. Ni banyak kat sini. Ni ada situ. Jadi sebab tu dia cinta juga. Dalam hadis Nabi sebut kasih kat sini. Maksudnya halawatal iman. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang dapat rasai kemanisan iman, iaitu siapa yang mencintai Allah. Sekejap. Man kunna fihi, ingat hadis dia, ay yakuna Allah wa rasuluhu. Pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya paling dicintai daripada segala-gala yang lain. Ini. Jadi di sini kasih di sini, iaitu tanda kasihkan Allah itu termasuk dalam kasihkan Rasul. Iaitu lebih daripada segala-galanya. Dan juga kasih juga, adakah maknanya kita tak boleh kasihkan makhluk? Tak. Sebab tu dia yang kedua hadis ni, ai yuhibbal mar'i la yuhibbuhu illa lillah.
yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai saudaranya seseorang dunia ni kerana apa? Tidak lain kerana cinta Allah. Faham? Itulah syarat dia. Itu maksudnya mahabbah kasih ni, iaitu dia cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, dan dia cinta kasih kepada makhluk lain, tapi kerana apa? Kerana Allah. Faham? Bukan bermakna menafikan cinta kepada makhluk, tapi dia cinta kerana apa? Kerana Allah. Faham? Itu hub. Ya. Hubbud dunia itu tak boleh ya. Hubbud dunia tak kena lah. Dia cinta dunia bukan. Tak ada boleh hubbud dunia kerana Allah. Itu lain. Itu dah keluar konteks. Jadi dia cintakan, maksud apa dia cinta saudara dia? Kerana Allah. Dia tengok orang buat maksiat, dia cintakan orang tu, tak nak kena bakar, tak nak kena azab, dia tarik kepada kebenaran. Dia tengok ada berlakunya kerosakan di muka bumi dengan apa, melanggar dengan apa perintah Allah, dia akan sentiasa ingatkan itu. Itu maksud dia cinta kerana Allah tu. Maknanya apa saja yang menyebabkan manusia ini jauh daripada Allah, dia akan apa? Benci. Dan dia akan ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang itulah. Okey. Kita masuk balik dah. Ini rahmat Allah. Sebab itu bila kita tahu rahmat Allah ni luas, kita akan rasa apa pertama? Mesti kita nak ni. Rasa cinta kan Allah ni. Satu lagi rahmat Allah ni. Dah baca tadi ayat ni? Belum lagi kan? 25-70 tadi. Balik ayat tu. Jadi saya terang amal soleh amal soleh. Itu masuk amal soleh. Jadi bila faham lah, bila sebut amal soleh, inilah dia. Mesti ada dua benda. Ikhlas semua daripada dalam dan luar. Okey, 25 ayat 70. Jadi Allah kata illa man taba, kecuali siapa yang taubat dan buat amal soleh tadi, maka Allah kata faulaika, maka mereka itu, jumpa muka surat berapa? 366. Tengok ayat ni, kita seronok tengok ayat ni. Maka mereka itu, ni Allah kata ni. Tengok. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Apa maksud dia? Jumpa. Surah 25 ayat 70. Tadi dah bagi kan? Tengok ayat tu. Iaitu mereka itu Allah akan menggantikan dosa yang mereka buat dulu dengan kebaikan. Nampak tak? Dosa dulu dia buat tu, tapi kerana taubat yang benar tadi, dia menyesal apa dia buat, semua tu bukan dia buang, dia ambil pula. Jadi untuk apa? Jadi pahala. Masya-Allah. Luas tak rahmat? Luas rahmat Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, cintailah aku. Faham? Lagi apa lagi? Surah 6. Buka surah 6 ayat 160. Surah 6 160. 160. Muka surat 150. Apa? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Ya. Jadi man jaa bil hasanah, siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka untuknya lah 10 kali ganda. Jadi ini juga rahmat. Buat baik satu dapat 10 Allah beri. Tapi buat kemudian Allah kata wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithla, siapa yang buat satu dosa tidak lain dengan dosa tu je, tak tambah ganda-ganda pun. Wahum la yuzlamun, dan tak ada satu pun manusia ni akan dizalimi oleh Allah. Tak ada satu pun yang boleh mengatakan Allah menzalimi dia nanti. Tak ada. Kita yang menzalimi diri sendiri. Betapa besar rahmat Allah tu. Baik. Kemudian dalam surah 39 ayat 55, 39 Az-Zumar. Semoga surat 464. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. 53 53. Saya salah Mohon maaf. Saya cakap 55 53 maksudnya. Surah 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, nyatakan pada mereka, hamba-hambaku, ya ibadiyah, wahai, nampak? Ada perkataan apa? Ya ibadi. Ini juga maksudnya tarahum, rahmat Allah. Wahai hamba-hambaku yang aku kasihi. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas diri mereka, maknanya orang yang banyak dosa. Tak kira dosa apa pun, maksudnya asrafu ni dia lebih had daripada yang sepatutnya. Sama ada dia Allah suruh dia sebenarnya hamba Allah, dia buat syirik kepada Allah. Termasuk dosa syirik ni ayat ni. Kalau dia lakukan dosa paling besar yang tak pernah dilakukan oleh manusia lain pun, termasuk juga dengan ayat ni, dia melampaui batas.
Jadi la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah ampunkan semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Baik, dan anibu inabah. Ini sifat yang perlu ada juga, inabah. Kembalilah kamu kepada Rabb kamu. Wa aslimu lahu, dan aslimu lahu, tunduk menyerah dirilah kamu kepadanya sebelum datangnya kepada kamu azab yang kamu tidak dapat ada penolong lagi ketika datang nanti. La tunsaru, kemudian kamu tidak ada siapa yang dapat menolong kamu. Jadi pertama tadi Allah kata apa? Nampak? Suruh kita apa? Semua ada kat sini, tiga-tiga ni. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku kasih sayang Allah ni, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ini suruh kita buat apa? Roja, harap kepada Allah. Harap masih ada lagi sinar untuk dapat ampunan Allah. Semua sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kemudian Allah kata wa anibu ilallah. Syarat dia kamu kenalah ada rasa nak kembali. Anibu. Contoh kita kalau balik luar mana pun, kita pergi luar negara best macam mana pun, kat mana kita rasa nak makan apa? Duduk lama kat luar, nak makan budu juga, nak balik juga. Kan rasa tak tu? Itu kat situ kita ni kampung akhirat ni. Kampung akhirat, tak rasa ke? Itu maksud inabah. Anibu ni seolah gambaran dia. Orang yang dia duduk halaman dia rasa itulah tanah air dia, itulah dia. Dia macam mana, keluar mana pun dia rasa rindu nak. Inilah tempat dia. Ikan kering ni juga sedap. Makanlah banyak mana makanan pun. Tengoklah pemandangan indah macam mana pun. Tapi dia nak balik juga. Lumpur-lumpur kat kampung ni juga yang sedap. Kan? Dalam longkang-longkang parit-parit itu juga seronok dia rasa. Seolah itu gambaran apa? Cintanya kepada kampungnya. Begitu juga kita ni cintanya kepada akhirat syurga ni. Rasa macam mana? Tak nak balik ke? Ke nak duduk sini? Sebab tu kalau duduk sini, sebab tu dia duduk enjoy habis. Dia tak buat prepare langsung nak hias rumah kat sana. Tak ada tak adalah inabah dia. Itu maksud inabah tu. Faham? Macam mana dia buat pun, macam mana lalai pun, dia tetap dia rasa macam, ya Allah, aku mesti bertaubat segera. Ni dah jauh sangat ni. Dia ada rasa benda tu. InsyaAllah manusia yang sentiasa ada rasa itu. Anak-anak kita yang macam mana pun, kan, banyak pengaruh luar ni. Kalau kita didik dia dengan rasa itu, InsyaAllah ini apa dia? Allah akan beri kesempatan untuk dia bertaubat ni. Tapi masalahnya manusia ni tak ada rasa tu. Bila hilang rasa ini yang penting ni. Rasa inabah ini penting dalam semua kita. Supaya tak larut dalam kemukaan Allah. Kemudian wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kamu, pada pelukan Allah, pada kasih sayang Allah. Wa aslimu lahu, dan menyerah diri kepadanya. Kemudian Allah kata apa dia? Min qabli an ya'ti. Ni mana? Rukun mana? Rukun mana? Ni. Jadi ayat ni semua ada. Rasa cinta ada, nak kembali. Rasa harapkan. Dan jadi keampunan Allah ada, syurga Allah. Dan rasa takut, bimbang, risau. Apa yang dia buat ni? Semua ada rasa ni. Aturan ibadah tu. Dan kemudian Allah kata, apa langkah paling berkesan? Langkah paling besar kita nak buat inabah tadi, dah rasa semua. Apa kena buat? Boleh tak? Benda tu hanya jadi angan-angan je. Ada main kan macam tu? Ya Allah, menyesalnya saya ni semua, dah ada rasa kasih dah. Ya Allah, takutnya neraka semua kan. Tapi rupanya apa? Angan-angan je, tak buat apa-apa pun. Rasa macam tu, mohon istighfar habis. Boleh ke? Taubat tadi tu, buat solat taubat habis. Ya ke? Tak. Pertama dia kena ambil apa? Ambil langkah lah. Ambil langkah yang paling berkesan. Dia kena buat apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutlah apa yang terbaik yang telah diturunkan. Marilah balik kat Quran. Belajarlah Quran tu. Belajarlah kalam Allah itu yang
Ini tanda kasih kita kepada kita ni, dia beri Quran ni kepada kita. Belajarlah sungguh-sungguh wahyu ni. Inilah cara jalan ni paling berkesan. Dan ikutlah je jalan, semua ada dalam ayat ni. Urusan hamba nak selamat, ayat ni lah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutlah ahsan, perkara yang terbaik yang telah diturunkan kepada kamu. Apa yang turun kepada kita? Quran lah. Ada benda lain turun? Tak. Quran yang turun kepada kita, kamu ni. Mir rabbikum, daripada Rabb kamu. Min qabli an ya'tiyakumul al-azab baghtah wa antum la tash'urun, sebelum datangnya azab kepada kamu. Jadi di sini penekanan mana yang paling banyak? Penekanan yang lebih banyak apa? Khauf. Kenapa? Sebab khauf ni menyebabkan orang stop. Tengah bawa kereta laju, kan? Ada gambar tengkorak kat situ. Tiba-tiba nampak ada kereta, accident pula. Kita lepas tu stop ke laju lagi? Tiba-tiba nampak kat depan mata ada pula berlaku pelanggaran. Boom. Hoi, stop. Khauf. Ini penting untuk supaya manusia tekan brake. Apa tu penting tu? Khauf. Kalau tak ada khauf memang habis. Masalah besar. Kita kena ada rasa takut tu penting. Dan ikutlah Quran ini. Belajarlah Quran. Sebab tu dia bermula dengan ilmu, itulah ilmu. Baik. Sebab itu dalam ayat ni di sini juga bermakna apa? Di sini ada makna Allah ajak manusia yang dah beriman kekal di atas iman, sentiasa taubat kepada Allah. Manusia yang kafir tadi, yang iman tak cukup sempurna, sempurnakan, sentiasa istighfar kepada Allah, taubat dan belajar betul-betul. Sebab itu bila taubat ni, cukup ke taubat? Siapa selalu tak bertaubat? Kita semua mesti bertaubat, kan? Apa cara Allah beri kita jalan taubat? Pertama, surah 2. Buka surah 2 ayat 150 apa 160. 159, 160. Sangkut. Ni tadi sampai 55 kan? 53, 54, 55. Baca. Kemudian surah 2 tadi ayat 159, ayat 160. Ini rukun taubat ayat ni. Faham ayat ni, kita tahu ya Allah, inilah makna taubat, rukunnya. Okey. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Baik. Kita selalu nampak dosa besar, kita kata siapa? Dosa besar. Orang buat rasuah dosa besar, kita kata dosa besar. Zina dosa besar, sebesar. Macam-macam lagi lah yang kita kata ini dosa besar, ini dosa besar. Tapi rupanya dosa besar ni ada yang zahir, ada yang batin. Dalam ayat ni Allah kata, bila sebut ayat laknat, laknatullah, mana ini cerita dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Bila sebut dalam Quran ada perkataan laknat, contohlah saya majikan berkata kepada pekerja dia, celaka, laknat engkau, maknanya besar tak kesalahan? Besar, kan? Kalau hamba kata, pekerja kata kat majikan, celaka, laknat, tak ada kesan apa-apa lah. Bayangkan, sekarang ni bukannya majikan kata kepada pekerja dan sebagainya. Pencipta kata kepada makhluk yang dia cipta.
Besar tak? Cukuplah besar. La'natullah, faham ha? Jadi ini dosa besar yang mana? Ada sebut? Tak ada. Dosa besar yang batin, yang kita tak perasan, dan hakikatnya inilah dosa besar. Jadi antara dosa besar ialah apabila manusia melakukan dosa kecil. Cuba baca. Antara dosa besar, bila manusia melakukan dosa yang dianggap kecil dan dia rasa aman dengan dosa tersebut, itu adalah dosa besar. Faham? Faham tak? Antara dosa besar ialah apabila manusia melakukan dosa yang dianggap kecil dan dia merasa aman dengan dosa tersebut, itu adalah dosa besar. Faham? Itu dosa besar tu. Rasa kecil, nilai dia punya besar di sisi Allah. Dia maknanya begitu meremehkan Allah ni. Sebab itu Allah kata, apa antara dosa dalam ni? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguhnya orang-orang yang mereka sembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas dalam Quran. Apa dosa ni? Dia nampak kemungkaran, dia senyap. Nampak kecil kan? Besar. Dosa penjenayah apa semua, curi, kita rasa besar kan? Dia tengok anak dia tak solat, dia biasa-biasa je, dia tak rasa apa-apa. So sebenarnya dosa apa? Besar tu. Dia anggap remeh. Faham? Dia tengok orang tengok TV, tengok aurat sana sini semua, dia tak cakap apa-apa. Dan semuanya membenarkan, semua sama-sama layan. Dan dosa kecil kan rasa kan? Tu dosa apa? Besar, dia sembunyikan. Banyak tak berlaku? Siapa buat tu? Kita lah. Faham tak? Ya? Iman lemah. Lama-lama jadi dosa besar ni, dosa besar. Ulaika alaihim, sesudah datang jelas keterangan. Belajar tadi, pergi kelas tadi. Pergi kelas dah. Kan? Pergi dah masjid tadi. Sampai rumah tu semua TV semua sama-sama layan, tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa apa tengok aurat itu ini ke, tengok. Rasa kecil kan? Tapi Allah kata inilah dia maksud dosa besar. Dia rasa benda tu, siapa yang rasa benda tu, ulama kata inilah dosa besar. Faham? Kenapa ia dosa besar? Sebab dia meremehkan nilai apa? Nilai apa dia meremehkan? Dia menafikan sifat Allah Maha mengetahui. Seolah Allah tak tahu, Allah tak tengok pun. Dia seolah ketika ni dia tengok ni, Allah seolah tak tahu apa yang dia buat. Dia meremehkan nama-nama Allah yang agung. Faham? Dosa besar. Itu nilai situ. Faham tak? Tak nampak kan dosa kan? Sedangkan dia sedang meremehkan sifat Allah yang hebat. Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha mendengar. Allah lihat apa yang kita lihat itu Allah tahu. Seolah ketika kita berada di situ, Allah tak catat apa-apa pun. Takut tak? Sebab tu tadi wa anibu ilallah, sentiasa rasa ya Allah, bimbang, risau kembali pada Allah. Rasa benci lama-lama. Tapi kalau diturutkan, apa jadi? Rasa remeh tak? Remeh je. Pernah tak rasa takut? Sekarang dah rasa dah. Sekarang rasa takut tak? Kena ada itulah dia. Faham jadi sebab itu Allah kata ulaika, syarat dia mestilah dia dah tahu benda tu salah, tapi dia tak tegur. Kalau jahil tak apa, jahil tak, Allah takkan hukum jahil disebabkan kejahilan. Tapi dia tahu ni bukan jahil. Faham Allah tak hukum kita disebabkan kejahilan. Jadi di sini setelah jelas minal bayyinat wal huda, petunjuk dan sifat ini bayyinat dan huda ini adalah sifat kepada Quran. Sifat Al-Quran, pertama, sifat Quran dia mesti buat apa? Menyebabkan pembacanya dapat penjelasan. Nabi ditugas, sebab tu Nabi ditugas untuk ajar Quran. Nabi ni tak sembunyikan walaupun satu pun ilmu yang Allah suruh dia sampaikan. Nabi amanah kan Nabi. Jadi sebab tu bila kita ajar Quran, sifat orang yang ajar Quran dia mesti buat apa? Dia mesti cerita semua. Dia tak boleh main lalu-lalu, okey selesai, tak. Apa pun dia tak faham apa yang dibaca tadi. Tak boleh. Itu amanah. Betul-betul salah-salah, pahit-pahit telan je lah. Faham tak? Sifat Quran sebab sifat dia bayyinat. Mesti siapa yang mengambilnya mesti dapat penjelasan. Dan juga mesti sifat dia adalah huda. Huda ni apa? Mesti dia akan dilorong oleh petunjuk, ke arah petunjuk. Tapi kalau tak sampai petunjuk, adakah cukup sifat dia? Tak cukup sifat. Siapa yang belajar Quran ni dan mengajar Quran, dia mesti beri apa? Penjelasan dan menyebabkan dia lorong kepada petunjuk. Fi amanillah.
Fi amanillah. Baik. Jadi Allah kata ini apa solusi kita? Apa yang kita kena buat? Selepas ayat ni, bila kita baca ayat ni kita rasa takut kan? Terus Allah pujuk kita. Allah kata apa? Ayat 169, 160. Kita baca. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Wa ana at-tawwabur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat. Dia tahu dah, ya Allah, selama dia tak pernah tegur, tak pernah rasa apa-apa pun. Taubat. Cukup tak? Wa aslahu. Apa wa aslahu? Baiki diri je. Kenapa dulu dia buat macam ni? Sebab jahil, baiki. Ada ilmu, ambil. Sebab apa? Sebab tak tahu, rupanya Allah sebut dalam Quran banyak. Dia tak tahu Quran, belajar Quran. Aslahu, perbaiki daripada buruk kepada daripada rosak dulu kepada pulih balik. Aslahu. Dan dah baiki tadi, wa bayyanu apa? Dia kena memperjelaskan yang dulu tu salah. Dia tak boleh diam saja biarkan, tak. Bayyanu. Dia kena memperjelaskan apa kesalahan yang pernah dilakukan dulu tu. Bukan dia mengaku dosa dia, oh dulu saya ini, tak. Maksudnya dia cegah kemungkaran tu kembali. Dulu dia tak cegah, dia kena cegah. Faham? Itulah maksud. Inilah rukun taubat. Ramai kalau taubat buat dah 2 rakaat surat sunat taubat semua, tapi tak aslahu, Quran tak nak peduli lagi. Tak nak tingkatkan ilmu. Sebab apa? Kerana dengan ilmu nanti menyebabkan dia kena bayanu. Jadi tak payah ada ilmu lah. Biar saya jahil, saya tak payah ajar orang. Boleh ke? Lagi bahaya tu. Itu pun tak boleh kak. Sebab apa penghalang kita untuk melakukan peringkat ketiga? Apa peringkat ketiga? Bayanu. Apa penghalang kita untuk bayanu? Cuba tanya. Apa yang menghalang kita untuk bayanu nak cerita benda betul? Apa? Antara dia? Sebab kita ni tak yakin, rasa macam tak ada ilmu. Sebab tu sebelum bayanu kena aslahu. Barulah yakin, confident, ini betul orang kata macam ni. Kita boleh cakap dalil hujah ini, kemudian terpulang pada orang. Tapi kenapa kita tak buat apa-apa? Sebab itulah terhad, tak yakin. Kita sendiri tak mau tu. Itu dia kena ada. Jadi faulaika atubu alaihim. Maka mereka inilah golongan yang aku terima taubat. Buat apa tadi? Taubat, baiki diri dan sebarkan kebenaran. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim. Dan aku ini maha menerima taubat lagi maha penyayang rahim. Inilah maksud seruan ni. Ya ayuhan nas, kembalilah kepadaku. Kemudian nanti kita pergi ubudu rabbakum. Macam mana nak ibadah dah tahu tadi. Nanti kita tengok pada minggu akan datang. InsyaAllah. Jadi itulah maksud ya ayuhan nas. Faham tak? Rahmat Allah itu pada kita sentiasa diberi kita peluang untuk kembali kepada Allah. Tak kira siapa pun kita, dalam ganjaran yang sebesar-besarnya Allah buka rahmat dia tu kepada kita ni. Jadi ini insyaAllah mudah-mudahan beroleh manfaat. Ada soalan? 12 suku dah kan? 12 suku ni 12 apa? Ish, lebih dah, minta maaf. Okey, tak ada soalan Ada soalan? Rojak Murji'ah ni lebih kepada dia sebut liberal. Murji'ah ni liberal lah. Zaman moden nama dia liberal. Jadi dia akan melonggar-longgarkan hukum. Sebab dia lebih mengangkat Allah ini rahmat saja. Tapi tak mengangkat keadilan Allah dengan Allah ini boleh mengazab manusia kan? Allah itu juga Maha mengazab boleh. Jadi tak angkat semua. Tak cukup. Ya? Ni. Hubba ini jindik. Jindik munafik. Terang-terangan tak?
Jadi kalau terang-terangan kita nampak, yalah, termasuklah. Cuma dari sini kaedah saya tak nak fokus pada individu. Kita sini kita nak sama-sama kita ni kan. Kita tahu individu kita ukur sendirilah. Bila kita dah belajar, kita akan sendiri dapat nilai, betul tak? Kelebihannya itu. Tapi bila kita tak belajar yang di dalam, tapi kita ambil atas saja, kan? Kita cuma belajar pada chop saja. Oh, dia ni. Jadi kita tak nampak kepada dia punya inti utama. Inti utama ni memang kita dapat hindari semua sekali. Tapi inti atas ni kita nampak yang itu, tapi kita nampak yang lain pula sebahagian. Itu macam itulah. InsyaAllah dengan itu kita akan dapat furqan. Kita akan dapat nilai sini. Ini insyaAllah. Itulah yang kita nak. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.